Seni anyaman amat popular di negeri Sarawak dan ianya merupakan trademark di negeri ini. Jika dahulu, seni anyaman hanya dikenali menerusi tikar mengkuang dan di kalangan masyarakat kaum Penan. Namun apa yang lebih menarik hari ini, kita bawakan khas untuk anda, founder Rare Bag Lace by Cece. Kita jemput Puan Harniza Ahmad. Apa khabar Puan Harniza baik. ataupun Cece ya? Ya. Harniza lebih selesa dipanggil Cece. Betul. Betul. Sehat hari ini? Oh, sangat sihat. Baju hitam, tudung merah hari ini sesuai sangat dengan Ray. Betul. Beg pundah Alhamdulillah. Ray. Betul. Diri Puan Pundah Ray. Jadi Puan Cece, Puan Cece. Cece sebenarnya maksud Cece adalah kakak dalam bahasa Cina. Betul. Jadi Cece mula berkecimpung dalam dunia kraft tangan sejak tahun 2018. Jadi kita nak tahu juga kenapa Cece memilih beg tangan untuk diketengahkan kepada halayak ramai. Dan kenapa tidak produk lain? Betul. Kenapa tidak produk lain? Kenapa mesti beg tangan? Kan? Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Suara Wanita yang menjumpa saya pada hari ini. Dan kita nak bercakap mengenai kraft tangan, iaitu yang saya namakan sebagai Rare Bag Lace. Okey, by Cece. Seperti yang kita tengok yang berada di hadapan kita ni. Okey, Emma. Saya rasa saya perlu buat beg. Kenapa saya perlu buat beg? Sebab saya rasa beg tu adalah sesuatu keperluan seperti makanan kepada wanita. Okey? Sebab kita memerlukan beg, handbag, wallet setiap hari. Jadi saya memilih beg ni sebagai produk pertama yang saya lahirkan pada tahun 19 Ni tahun 2020 dah kan? 2020 Cece. Itulah Cece ni untuk tahun mana entahlah. Okay, tak silap saya dah keluarkan ni about 2.5 years ago. 2 tahun lebih. 2 tahun lepas. Okay. Nama Cece pun mula merangkak naik dan dikenali oleh golongan istana. Alhamdulillah. Okay. Berkat usaha. Sebab kita tahu bahawa tidak pernah lagi usaha mengkhianati kejayaan. Betul. Alright. Jadi sebelum Cece memulakan beg ni, sebenarnya dari mana sebenarnya minat untuk boleh timbul untuk menganyam dan meletakkan perhiasan ataupun motif seperti ini? Okey, cerita dia bermula ketika saya tinggal di Sri Aman. Masa itu saya mengikut suami bertugas di sana dan saya diminta suami untuk berhenti bekerja dan saya kena menjadi suri rumah sepenuh masa. Memandangkan saya ni jenis manusia yang tak boleh duduk diam. Alright, saya rasa saya sangat aktif dan saya mula build up the foundation of the business. Okey, saya sebenarnya tertarik dengan anyaman ni ketika saya pergi ke pasar. Saya melihat orang membawa bakul ni tetapi ianya kurang menarik. Okay, tetapi saya nak menjadikan ianya lebih menarik dan boleh dibawa orang kata lebih urban. Urban di semua golongan usia dan juga mungkin kita boleh bawanya dekat bahu, tangan kan. So lagipun Cece ni memang hobi membeli beg. Hobi dan juga minat. Jadi banyak lagi yang kita akan kupaskan dengan beg renda yang sangat cantik depan ni. Apa kata kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Kembali lagi dalam rancangan Suara Wanita. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dan masih lagi bersama founder Rare Bag Lace by Cece. Jadi kreativiti ni sebenarnya bukan saja datang melalui tangan. Minda juga kena kreatif. Betul tak Cece? Betul. Sebenarnya ini datang sealiran sebenarnya kan. Kalau kita lihat beg ni, ia sangat simple sebelum ianya ditata riaskan dengan batu dan juga renda dan juga bunga-bunga kan. Betul. Tetapi idea itu datangnya setiap hari. Datang setiap hari. Ya, idea tu datang bukan kita kena tengok beg. Tapi takkan sama, betul tak? Ia takkan sama. Kita idea yang datang sebenarnya bukan kita tengok beg, tetapi melalui kehidupan kita seharian. Di mana kita berjalan, melihat, mendengar, menyentuh apa-apa saja di sekeliling kita. Sebab tu orang pernah cakap kan, orang kreatif ni kalau duduk dalam toilet, idea dia akan datang dalam toilet. Betul. Okey, bercerita mengenai kreativiti ni, pernah tak orang luar
meniru idea Cece? Pada pandangan JC, peniruan itu bukan berlaku pada Rebecca Lace sahaja. Ianya sudah berlaku bermula dulu-dulu pun dah banyak benda orang Betul. tiru ya. Bukan setakat beg, sikap kita pun orang boleh tiru. Okey, tetapi saya memegang satu orang kata key in life, you know. Lain tangan, lain sentuhannya. It seem like you nak masak. Okey, you masak, you bagi Air tangan orang resipi yang kata sama, kan? tetapi mungkin rasa dia lain. Itu yang kita katakan air tangan takkan Betul. sama. Tetapi Cece mendekatkan sesuatu yang positif pada pemikiran ya. Sekiranya ada orang yang meniru Cece, ianya merupakan satu kebanggaan bagi saya. Tetapi bila orang tidak meniru produk saya, itu merupakan kerisauan bagi saya. Dan saya sebenarnya amat tertarik dengan tagline Cece. Be real, don't lie. Ya. Apa sebenarnya maksud di sebalik tagline ini? Ya, you know, dalam kehidupan kita sebelum saya memulakan bisnes ini, saya telah build upkan satu foundation yang sangat kukuh. Be real, don't lie. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun kita kena real. Kita tak boleh tipu orang because zaman sekarang ni dia zaman IT. Kalau you kata harga ini 50 sen, orang boleh cari dekat Shopee, dekat mana-mana pun boleh. So you don't have lie to people. It's just be real, be natural. It will show you to your product. That's why to grow and to sustain the business, untuk menjadi seorang yang sangat natural, yang sangat real pada masyarakat ni, saya rasa sesuatu yang agak susah. Kerana kadang-kadang kita perlu drama dalam bisnes. Drama dalam bisnes. Ya, tetapi saat Cece meletakkan diri tu, drama sesuatu yang tidak akan sustain selama. Tetapi if you want to be yourself dan juga meletakkan real tersebut kepada produk you, I think this is here I am, I guess. Kenapa memilih kain lace Cece? Saya sebenarnya banyak projek saya terbengkalai sebenarnya. Okey, tetapi saya tidak meletakkan terbengkalai itu sesuatu kegagalan. Betul. Okey. Tetapi saya sebenarnya masih lagi berkarya. Saya ingin meletakkan pelbagai lagi corak seperti Laksa Sarawak. Why not? Ya. Kita boleh letak dekat beg ni, kita boleh letak lagi apa? Ikan terubuk masin. Ikan terubuk masin. Apa-apa produk Sarawak. It's a elemen yang menunjukkan bumi Kenyalang. Okey, sebenarnya Cece rasa jika kita melakukan sesuatu perkara tu, it must come from your soul and because of your country. Jangan buat sesuatu kerana diri sendiri. Betul Kita sebut apa? Asal boleh je. Asbul ya. Ya, okey. Jadi sebenarnya Cece, kita tahu bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, industri kraft tangan juga terkesan. Adakah Cece turut terkesan? Kalau saya kata tidak terkesan, saya menipu. Saya juga salah seorang yang terkesan juga. Tetapi dalam dunia bisnes, kita kena bergerak pantas dari segi mindset dan juga perancangan perniagaan. Okay. Bila kita tahu perkara-perkara begini berlaku, sepatutnya kita dah memulakan perjalanan ataupun perancangan perniagaan kita itu melalui online yang sangat in. Kerana kita tahu bahawa wanita-wanita sekarang sangat busy. Betul. Okey, busy dengan anak, busy apa, tetapi keinginan tu naluri serta fitrah kita sebagai wanita untuk tampil menarik dan cantik setiap hari tidak pernah menutup lagi pun fitrah wanita tu nak pergi beli. Jadi so what I did is segalanya di hujung jari. So saya start dengan online business. Jadi pernah dapat apa-apa bantuan tak sebelum ini untuk meneruskan kelangsungan bisnes? Ya. Sebenarnya kalau kita bercerita pasal bantuan, ya, saya tidak menidakkan bahawa kerajaan kita sangat berbaik hati, besar hati, ya. Sangat baik. Dia bagi pun pertolongan bantuan, tetapi mungkin tidak bernasib pada Cece. Okey, tetapi I believe one thing, if you want to do something tu, you sanggup sacrifice. Pengorbanan itu perlu dalam apa-apa saja yang kita lakukan. Bukan sahaja dalam perniagaan, tetapi kita juga perlu satu pengorbanan dalam kehidupan, percintaan. You see? Betul tak? Betul. You pergi belajar pun you kena berkorban. Betul. So tetapi bila you ada pengorbanan tu, okey, saya rasa Tuhan pun tidak kejam.
bila dia tengok you ada pengorbanan tu, okay, saya rasa okay, this is for you, Cece. You know, bila ada pengorbanan tu, dan saya rasa rezeki kita pun Apa kita Cece? masih ada ibu. Bila kita ada seorang ibu, saya rasa itu punca rezeki saya. Sehingga golongan raja yang berminat untuk produk, dan Istana Pahang bukanlah istana yang pertama mengenakan beg saya. Okay? Saya sudah pun masuk ke Indra Mahkota, Istana Perlis, dan juga coming soon is untuk Permaisuri Agong. Dan saya rasa ini semua hasil doa ibu saya. Saya tahu kan, sebab kejayaan tanpa pengorbanan, saya rasa you cannot feel that, you know. Sebab kita perlu ada pengorbanan. So doa ibu tu sangat penting. Okay. I think itu yang membawa saya sehingga ke hari ini. I'm so sorry. It's okay. It's okay. Okay. Jadi Cece tak pernah terfikir pun beg-beg ini Dilamar oleh golongan golongan istana. Saya rasa yang sangat membantu adalah, saya rasa mungkin dari segi design. Saya rasa saya orang pertama di Malaysia yang mendesainkan beg ni menjadi lebih menarik, tertarik, dan juga The Bomb. The Bomb, yes. Ya. Memang The Bomb. Ya. Pada mulanya saya telah meletakkan beg ini kepada golongan-golongan usia-usia yang agak dewasa. Okay, tetapi saya sudah meletakkan beg ini pada semua golongan seperti remaja, pertengahan umur, yang berusia golongan raja, okay, golongan korporat, profesional punya beg-beg ini boleh diketengahkan sesiapa saja, ya Cece. Betul. Dan sebelum ini pun seperti yang Akmal, Akmal tahu bahawa beg saya sudah pun dibawa terbang tinggi bersama dengan penerbangan Air Asia. Okay. Kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Kembali lagi dalam rancangan Suara Wanita. Kalau tadi Cece dah bagi tahu kita perniagaan ataupun sesuatu yang kita lakukan ni perlu pengorbanan. Jadi pernah tak Cece terfikir untuk keluar ke Pompong dan mempelbagaikan lagi rekaan-rekaan Cece? Kita bercakap tentang sesuatu yang menarik, tertarik, The Bomb dan juga Ray. Sesungguhnya saya pun sudah keluar daripada kotak tu pun, kan. Tetapi sebagai orang yang sangat kreatif dan saya suka seni, saya rasa sometimes I don't think out of the box, but I always think what to do with the box. Okay, saya rasa banyak benda yang saya nak buat sebenarnya. It's not only the bag. Maybe selepas ini saya nak buat kasut, kan? Mungkin selepas ini saya nak buat benda-benda lain pula. Tetapi yang paling penting sekali, ini sangat sinonim dengan produk saya, itu Ray. Okay. Jadi siapa idola Cece dalam mengetengahkan hasil-hasil ni? Okay. Kali ni saya tak nangis lah, saya sebutlah. Jangan nangis lagi nanti. No. Cece buat aku nangis sekali. Okay, of course, setiap kita wanita, idola kita dah pastinya ibu kita. Okay, saya tahu saya mewarisi seni ini melalui ibu saya sendiri. Kerana ibu saya sendiri pun seorang yang seni. Pandai menganyam. Dia tak pandai menganyam, tapi rasanya dia ada seni pada tangannya lah, ya kan. Seni halus lah. Tetapi selalunya kalau dicerita mengenai reference produk, okey, biasanya kalau kita nak buat menerbitkan sebuah produk tu, reference saya selalunya kepada produk-produk jenama yang agak gah. Contohnya di luar negara seperti Louis Vuitton, kan, Chanel, LV kan. Tetapi kita tidak boleh menirunya 100% sebegitu. Tetapi kita boleh menjadikan ia sebagai reference, iaitu dari segi workmanship, bagaimana ianya diolahkan, bagaimana ianya diletakkan, orang kata workmanship tu, ketelitian pada beg tersebut, dan juga bagaimana kita boleh melihat apa orang kata otak kita ni berjalan dengan kreatif pada apa yang kita letak pada beg kita.
So that's why I always telling my follower, my fan, okay. Saya selalu kata Cece is not about the brand, but it's a brand. Betul. Something like that. Yeah. Kalau kita tengok pada rekaan-rekaan Cece pada beg anyaman ini, Cece menggunakan pelbagai jenis material. Apa yang Cece paling suka sekali dan paling menarik perhatian? Okay. Saya rasa keunikan produk saya ini terletak pada gagang dia. Sebenarnya gagang ni memang saya olahkan sendiri, saya desainkan sendiri dengan menggunakan batu-batu daripada Sarawak. Pada mulanya saya meletakkan ianya lebih urban look. Okey, saya letakkan leather, saya letakkan seperti akrilik ni apa semua kan. Tetapi yang menarik perhatian saya untuk membezakan produk saya dengan produk lain, saya rasa saya letakkan sole pada sentuhan saya dan juga pada gagang dia. Dan saya dapat merasakan bahawa banyak sebenarnya produk Sarawak ni sangat berkualiti, sangat tinggi dia punya mutu pembuatannya, tetapi sukar untuk diketengahkan. So saya bawa pula batu ni yang biasa orang buat rantai kan. Betul. Tetapi saya buat sendiri. Yang ini saya tak beli mana-mana, saya buat sendiri. Yang ni boleh dikatakan macam manik dari Sarawak juga. Kan biasa orang buat kat rantai kan. But this time saya letakkan pada gagang tangan. You look at that. So bila kita bawa, ianya akan nampak cantik, menarik dan juga ianya sangat tinggi juga permintaannya. Ni kalau pergi ke pasar ke apa, memang orang akan tengok, memang akan tertarik. Tertarik kau memang depom macam tu. So begitu juga dengan dia punya label. Saya gunakan steel label dan juga ni batu memang dia. Cece design sendiri ke macam mana? Saya desainkan sendiri sebab saya rasa label kita tidak perlu banyak bunga-bunga dia kan. We just need a simple thing because saya rasa orang kenal Cece pun pasal I'm real. So if I nak letak Cece saja sini, I think should be okay. This is me, kan? And then, this is my soul. Lagi senang saya nak cakap macam tu kan? Betul. Saya juga difahamkan rekaan Cece ada disimpan di Galeri Keringkam Sarawak. Betul. Dan rekaan itu ada emas emas 916. Berapa agaknya? Kos pembuatan. Okay. Satu beg tu. Okay. Ketika saya dihubungi oleh pihak Keringkam Songket Sarawak, bila mereka berhajat untuk menyuruh saya mendesainkan satu beg emas 916, saya merasakan ini sesuatu yang sangat teruja. Kita rasa teruja nak buat. Why kita rasa teruja? Sebab sesuatu yang sangat baru dan sesuatu yang saya rasa sangat mencabar credibility minda kita. Sebab kita tahu beg ini sangat tinggi permintaan dia dan kalau diberi kelainan tu seperti ada emas, mungkin orang akan fikir, siapa nak beli beg emas ya? Tapi pasti itu emas ada tulen kan? Orang Sarawak kita kan? Betul. Orang Sarawak campur-campur sikitlah. Ingat. Kan? Tetapi saya meletakkan diri saya kepada satu anak tangga lagi. Saya rasa saya perlu buat beg emas ini dan itu yang membuatkan saya tidak tidur selama 3 hari. Dan hasilnya satu beg alhamdulillah. emas itu 3 hari tak tidur. Tak tidur. Tak tidur bukan buat beg, sebab tak tidur nak fikir apa desain nak buat, Okey. Dan itu salah satu cabaran tetapi saya tidak meletakkan ianya sebagai satu cabaran. Bila you love benda yang you nak buat tu, you rasa seronok buat benda tu, you betul-betul rasa macam into it sangat nak buat benda tu, you tak tidur 7 hari tu pun you rasa happy. Sebab kita berjaya menghasilkan sesuatu yang menarik dan orang pun suka. Betul Cece? Betul. Jadi mungkin ada pengalaman yang pahit. Okay. Ada apa antara cabaran yang pahit lah ketika dalam industri kraftangan ni? Cabaran yang paling saya rasa paling dekat pada diri saya yang membuat kita ni selalu rasa down apa semua, sebenarnya bukan orang ramai ataupun bukan netizen yang mengecam you. Okey, bukannya susah nak dapatkan beats ni ke apa, tak. Orang akan ingat itu merupakan cabaran yang paling teruk sekali yang Cece akan rasakan. Tetapi bukan itu. Cabaran yang paling kental sekali apabila saya nak memulakan perniagaan ini adalah diri saya sendiri. Okey, kerana kita rasa down nak start dapat ke dijual. Itu sebenarnya terletak pada diri sendiri. Aku jual ni mahal sangat ke? But I'm so surprised. Saya jual beg sampai harga 5,000 pun orang beli. Ramai permintaan ya? Banyak sangat permintaan. Yes. Betul. So, jika you tidak mencuba, you tidak tahu. Betul. Berapa agaknya untuk sebuah beg
bersaiz kecil itu saja, ya Okey. Cece? Untuk beg yang bersaiz ni, saya cuma meletakkan harga 179 hingga 189 jika customer inginkan penambahan untuk tali panjang. Ah, kalau tali yang ada manik-manik macam ni memang Memang itu standard price ya, 179. 100 lebih lah ya. Untuk itu siap postage dan juga penghantaran lah. Bukan hanya di Sarawak Bukan hanya di Sarawak, Ah. tetapi ianya sudah pun berada di seluruh Malaysia juga, dan is a coming soon. Saya akan berada di Karyanika, Malaysia. Karyanika Malaysia untuk Okey. membawa hasil-hasil Ya, rekaan betul. terbaru. Doakan yang terbaik, okey? InsyaAllah. Dan Okey. mungkin Cece ada tips penjagaan beg-beg ni. Saya rasa beg ini sangat mudah sebenarnya, Akmal, untuk dijaga. Pertama, kenapa saya tidak membalut di dalamnya dengan kain? Normally kita akan nampak kan. Betul, sebab selalunya kalau Ada- beg-beg ada- lain ya, memang betul. ada lapik ataupun Betul, kain. pembalut dia kan. Saya tidak meletakkan membalut kat dalam beg ni. Kenapa? Hanya sebab saya ingin mengekalkan dia punya heritage. Originality Saya nak dia tu. originality dia. Dan pertama, itu yang kedua adalah jika ianya terkoyak sedikit, you akan terpaksa koyak semualah. Betul, and then dia akan hancur. Dia akan hancur. So dengan begini, ianya penjagaannya sangat mudah. You cuba ambil wipe tissue saja. You just lap saja. Oh, tapi dia memang boleh basah lah. Memang boleh basah kat dalam kan. You just wipe saja dan just simple. Bawa aja. So penjagaannya sangat mudah. Ianya tidak menyusahkan. So ini sesuai lah bawa ni kan. Sangat mudah. Ada satu beg Okey. Cece yang ada manik ataupun batu Swarovski Swarovski. Okay. dan juga jet Itu yang ini saya letakkan jade, okey. Untuk batu Yang ni jade kan? this is jade, okey. Ha. Untuk batu Swarovski itu biasanya saya panggilkan Royal Collection. Royal Collection. Biasanya golongan istana lah yang akan. Ya, tapi kalau tak golongan istana pun tak apa. Yang penting ada duit. Kan? korang Ada duit, bayar. bayar Ada. jadilah. Ya, sebab I'm very simple. Bagi pandangan saya, sesiapa yang beli beg Cece ini, semuanya saya treat VVIP. Betul. Bukan setakat VVIP tapi orang luar yang tak ada title pun memang Cece akan treat sebagai VVIP. VVIP. That's how you jaga you punya produk dan juga jaga pelanggan kita kan. Sebelum mengakhiri rancangan, mungkin Cece ada nasihat kepada pemain-pemain industri di luar sana sebagai halwa telinga. Apakah kata-kata Cece untuk mereka? Saya ingin memberitahu kepada usahawan yang mungkin usahawan muda ya, dan juga mungkin bagi anda yang baru nak bermula dengan perniagaan, yang paling penting sekali adalah jati diri. Jati diri kita. Dan yang kedua adalah niat kita. Okey. Perbetulkan niat, okey. Kerana bila kita memperbetulkan niat tu, segalanya akan berjalan dengan lancar. Dan seterusnya adalah sesuatu yang kita buat daripada hati kita untuk negeri kita. Sometimes kita tertanya diri kita sendiri, apakah contribute you pada negeri you? Okey, sebagai anak muda, okey. Walaupun Cece tak berapa nak muda. Dan itulah yang Cece maksudkan tadi. So kita selalu terfikir, apa yang nak contribute untuk your country? You tak tahu kan, but I bring this to my country. So kalau you buat sesuatu tu dengan hati, dengan naluri you yang betul, I think benda tu dapat disustains dan dapat grow lagi besar. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada usahawan di luar sana yang menonton. Terima kasih kepada Akmal. Sama-sama. Okey, terima kasih. Jangan jerak. Baru nak majak. Jangan jerak orang Sarawak cakap. Okey. So kepada usahawan di luar sana, terima kasih banyak. Okey, sentiasa support produk tempatan. Yes, sentiasa Itu paling penting support sekali. produk tempatan. So bermula anak dari Sarawak. bermula daripada diri kita sendiri. Betul. Bila orang tengok, orang mencontohi Betul. kita. Siapa lagi nak angkat Sarawak kalau bukan anak Sarawak sendiri? Betul tak Cece? Ngap sayut. Ngap Okey. saya. Okey, semoga episod kali ini dapat memberi inspirasi buat anda di luar sana. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama hanya dalam Suara Wanita, Wanita Permata Dunia Pertiwi Negara. Akmal Saleh. Bye.